Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang berusaha seluruh ahli dan kuasa kerja Masjid Nur Ramadan yang kita hormati lagi kita muliakan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya seluruh muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ini kita dapat bertemu lagi untuk kuliah tadabbur Quran kita, dan malam ini adalah kuliah yang terakhir sebelum kita tangguh kuliah sempena Ramadan. Dan bulan Ramadan nanti insya-Allah kita ada satu tempoh untuk tazkirah sajalah, insya-Allah tazkirah Ramadan satu malam. Oh, dah sempat lagi satu. Oh, okey, sorry. Awal sangat. Oh, sempat minggu ketiga tu belum puasa lagi. Okey. Ingatkan dah nak puasa dah. Jadi alhamdulillah malam ini kita bertemu untuk sambung tadabbur kita ayat ke-16 surah Al-Baqarah. So kita ada lagi satu kuliah Okey. Kuliah dan tazkirah Ramadan tarawih. Ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ulaika, mereka itu, alladzina, adalah orang-orang yang ishtarau, telah membeli oleh mereka ad-dalalata, akan kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, ini dengan mengorbankan petunjuk. Fama rabihat, maka tidak telah beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah sebut mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan mengorbankan petunjuk. Jadi mereka itu tu tuan-tuan, macam kita sebutkan sebelum-sebelum ini, masih balik kepada ayat 8. Jadi Allah kata mereka itu, siapa mereka itu? Ayat 8. Orang-orang munafik. Apa dia orang munafik? Allah sebut dalam ayat 8 tu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebahagian manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah. Maksud kami beriman, tuan-tuan ingat mudah aja. Kami nak ikut Quran. Kami nak percaya kepada Quran. Sebab Quran kalam Allah. Wabil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari kemudian. Apa maksud beriman dengan hari kemudian? Hari kemudian adalah hari pembalasan. Maksudnya kami nak beramal. Kami nak ikut Al-Quran dan kami nak beramal dengan amal soleh. Itu maksud beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang kemudian.
Allah kata wa ma hum bimu'minin. Padahal tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Jadi mereka berdusta. Itulah dia mereka itu. Mereka itu iaitu orang munafik itu, Allah kata dia mereka membeli, iaitu mereka menukarkan. Mereka menukar. Apa dia mereka tukar? Mereka tukar dengan cara mereka nak ambil kesesatan dengan mengorbankan petunjuk. Jadi isu dia sekarang adalah mereka itu asalnya Allah dah bagi ruang dan peluang untuk mereka berada di atas jalan petunjuk. Sebab mereka tadi kan orang munafik. Di mana mereka duduk ketika dalam solat, mereka ada di belakang Nabi SAW. Ada sebahagian peperangan mereka sertai Nabi. Mereka juga berpeluang melihat kelebihan Nabi, mukjizat Nabi, ketawadukan Nabi. Semua mereka dah lihat depan mata. Kira-kira ni peluang terbesarlah mereka nak masuk syurga. Tapi mereka korbankan. Apa ayat terakhir kita belajar? Rupanya mereka hanya pura-pura je. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Bila mereka balik bertemu dengan mereka ni kelompok, mereka hanya kata apa? Kami ni mengolok-olok je. Jadi rugi tuan-tuan. Dia dah berada dah. Jadi pengajaran dia memang sangat terbaik ayat-ayat ini untuk diri kita fikirkan. Kita adalah orang-orang yang daripada kecil Allah dah bagi anugerah Islam di dunia ini, di bumi Malaysia ini. Islam dah ada dah dekat kita. Takut apa dia? Dah dapat peluang petunjuk yang besar ni, sanggup untuk pilih kesesatan. Benda ni bukan berlaku baru pada zaman Nabi ke zaman sekarang. Dulu lagi pun. Tengok tuan-tuan, zaman Nabi Musa dulu. Ketika Allah kurniakan kepada kaum Nabi Musa manna dan salwa dari langit. Itu sebenarnya mereka dalam keadaan Allah hukum tu. Allah suruh mereka selepas keluar daripada diselamatkan daripada Fir'aun, mereka melihat sendiri bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun, nikmat besar. Allah selamatkan mereka bersama dengan Nabi Musa. Kemudian Allah perintahkan mereka dengan Nabi Musa untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Mereka enggan. Mereka kata kepada Musa apa dia? Kau masuk dengan Tuhan kau, kami nak tunggu sini. Jadi Allah murka, Allah jadikan mereka tersesat. Tidak ada arah. Tiap-tiap hari keluar, tak jumpa jalan untuk pergi ke Baitul Maqdis tu. 40 tahun mereka tersesat. Tapi Allah kurniakan mereka pada manna dan salwa, sejenis manisan, minuman untuk mereka makan setiap pagi. Ambil je dekat pokok-pokok tu, dia tergantung ambil daripada langit. Dan salwa, burung, sejenis burung macam burung puyuh. Tapi mereka minta apa dekat Nabi Musa? Musa, kami bosan sah. Hari-hari nak makan benda ni je. Hari-hari nak makan manna salwa, manna salwa. Kami nak juga kacang adas dia minta. Kami nak juga bawang putih. Kami nak juga bawang merah, kami nak juga mentimun, nak sayur tu, tengok orang ramai makan, dia kata. Kami nak yang tu semua. Nabi Musa tanya, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu nak tukar? Tengok, dia tak nampak. Nabi Musa kata, kenapa nak tukar ni? Allah bagi kamu yang khair. Iaitu daripada mana selalu Allah anugerahkan. Hak yang orang bumi buat tu, mereka kena usaha. Yang kamu tu Allah bagi. Mana lagi besar sebenarnya? Tapi mereka sanggup korbankan yang Allah bagi itu. Balik-balik pada diri kita hari ini, Allah dah bagi kita nikmat Islam. Allah bagi kita nikmat Al-Quran. Daripada kecil, mak ayah kita hantar kita belajar Al-Quran. Sampai satu ketika nanti kita korbankan Al-Quran tu. Sebab apa? Semata-mata nak ambil dulu kita punya sijil. Saya terpaksalah berhentikan anak saya belajar Al-Quran. Sebab apa? Nak fokus pada exam. Kenapa korbankan demikian? Kenapa kita apa? Kita masa depan anak kita tu kita calakan. Padahal dah belajar Quran tu dah satu langkah untuk baca Quran. Nak pergi dia faham Quran pula. Tapi kita tak mau. Kita sanggup korbankan. Jadi inilah ayat yang patut kita fikirkan sama-sama. Dalam ayat ini Allah kata, mereka korbankan petunjuk dan mereka pilih kesesatan. Mereka dah dapat Quran tapi mereka tak mau, enggan, mereka tinggalkan. Jadi tuan-tuan, dalam ayat-ayat yang lain, ada beberapa perbandingan yang sama. Pertama, dalam surah 216 ni lah. Jadi Allah kata mereka korbankan apa?
petunjuk dan mereka nakkan kesesatan. Allah bagi dah Al-Quran, tengok tuan-tuan surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. Muka surat 255. Muka surat 255. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra. Ini adalah sebuah kitab. Al-Quran ni petunjuk tuan-tuan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Bila sebut petunjuk tadi maksudnya Quran. Allah dah bagi Quran tapi sanggup korbankan Quran. Tuan-tuan cuba kenang hidup kita. Macam itulah kadang-kadang fasa dia. Masa kecil belajar Quran, one day kita akan mula dah alpa dengan Quran. Jadi Allah kata Quran ni sebenarnya Allah turunkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah buat apa? Bebaskan manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang. Sebab tu bila kita tinggalkan Al-Quran, kita pilih masa depan yang gelap lah. Sebab Quran tu sepatutnya membebaskan daripada kegelapan kepada cahaya. Seolah-olah maksudnya bila dapat Quran, hidupnya dalam keadaan bercahaya terang benderang. Bila dia tinggalkan Quran, dia korbankan Quran, dia pilih dulu dunia yang kecil ini, maka apa berlaku? Dia memilih masa depan yang gelap. Masa depan ni bukan untuk umur anak kita 60 tahun nanti tuan-tuan. Bukan setakat mereka nak pencen nanti macam mana nanti mereka nak pencen, bukan. Masa depan yang sebenar tu adalah bila mereka berjaya melintasi sirat dan Allah panggil mereka ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Itu masa depan. Jadi nak pergi ke sana kena ada panduan dia, iaitu Al-Quran. Tapi dia korbankan Al-Quran ni, dia korbankan petunjuk ni, dia pilih kesesatan, maksudnya apa? Dia tinggalkan Quran. Sedangkan Allah nak bebaskan mereka daripada apa? Kegelapan kepada cahaya terang benderang. Orang yang Allah bebaskan mereka daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang ini, mereka itu dipanggil sebagai orang yang beriman. Tengok surah 2 ayat yang ke 250, bukan 257. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, muka surat 43. Muka surat 43. Tengok dekat atas ayatnya. Ayat 257. 257.
57. Muka surat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey, ayat ni kesinambungan daripada ayat 14 surah 14 ayat 1 tadi tuan-tuan, iaitu Quran adalah cahaya ataupun Quran itu membebaskan manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang. Ayat ni ada dua sudut. Ayat yang kita baca ni. Ada orang yang Allah beri dia cahaya dan Allah bebaskan dia daripada kegelapan. Ayat yang sama juga nanti tuan-tuan akan nampak ada orang yang dia tu pula keluar daripada cahaya menuju kegelapan. Itu tinggalkan Quran, dia menuju kegelapan. Tapi ada istilah di sini Allah sebut, iaitu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang beriman. Allah sebut sini orang beriman. Dengan cara macam mana? Allah keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang. Maksudnya bila ada orang, bila kita belajar Al-Quran, Allah bagi cahaya petunjuk tersebut, maka itulah dia orang beriman. Sebab dia keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Allah kata, Allah pelindung pada orang beriman. Tapi orang yang ingkar, adapun orang yang ingkar, pelindung mereka adalah taghut. Taghut tahu dia? Kullu ma'ubida min dunillah. Apa saja yang dipuja selain Allah. Dia tinggalkan Al-Quran, dia boleh tinggalkan pelindung yang sebenar, dia pilih mungkin harta benda dia ke, mungkin dia pilih pembesar-pembesar dia ke, mungkin dia pilih jawatan dia ke, hawa nafsu dia ke, patung berhala ke, selain daripada Allah. Ketika itu, taghut itulah yang akan lindung dia, tapi masalah taghutnya apa dia? Mereka mengeluarkan daripada cahaya kepada kegelapan pula. Terbalik. Kalau orang ingkar, maksudnya daripada cahaya kepada kegelapan. Orang beriman tu nanti Allah nak selamatkan daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab itu orang yang mengorbankan petunjuk dan memilih kesesatan, dia juga adalah orang yang telah mengorbankan keimanan dan memilih kekufuran. Keimanan, sekarang mereka korbankan dan mereka memilih apa? Kekufuran. Tengok step dia tuan-tuan. Asalnya tak nak belajar Quran dah ada Quran tak nak belajar. Jadi dia jadi orang yang kufur sekarang ni sebab cahaya dah tak ada. Sebab tu Allah sebut, yang sama juga tuan-tuan, tapi surah lain. Tengok surah 3 ayat 177. Surah 3 ayat 177. Surah 3, surah Ali Imran. Muka surat 73. Muka surat 73. Ayat 177. Bila mereka mengorbankan petunjuk, sekarang sebenarnya mereka juga mengorbankan peluang keimanan. Sedangkan nak masuk syurga dengan keimanan. Ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha syai'a
walahum azabun alim. Kita ingat tak ayat yang pertama kita belajar surah Al-Baqarah ayat 16, Allah kata ishtarau. Ulaikal ladzina ishtarau. Kata kunci dia kat sini adalah ishtarau. Menukar ini, jadi Allah kata apa dia? Ishtarau. Kita akan lihat ini 4 ayat Allah kata ishtarau. Asalnya mereka mengorbankan petunjuk memilih kesesatan. Iaitu apa dia? Tinggalkan Al-Quran. Tinggalkan Al-Quran. Kesan dia apa dia? Allah jadikan mereka jadi orang yang kufur. Sebab tadi dah kata dah, orang yang dibebaskan daripada cahaya kepada menuju pada kegelapan itu adalah orang yang kufur. So mereka sekarang dalam ayatnya pun ada ishtarau. Tuan nampak tak? Allah kata apa? Innal ladzina ishtarau. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tu membeli apa pula? Kekufuran dengan keimanan. Ayat pertama membeli apa? Kesesatan. Ini beli, ini dia jual. Beli kesesatan, ishtarau dhalalata bil huda. Sekarang ishtarau al-kufr dengan bil iman. Nampak? Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mereka menukarkan al-kufra, iaitu mereka membeli kekufuran. Apa tanda membeli kekufuran? Atas tadi. Itu mengorbankan petunjuk. Dan akhirnya mereka kehilangan iman. Dan orang yang beriman ni tadi kita baca, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung kepada orang beriman. Macam mana Allah sayang orang beriman? Tuan-tuan tengok surah 33 ayat yang ke surah 33 ke surat 424 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawasanya bagi mereka daripada Allah kurniaan yang besar. Maksud kurniaan yang besar ni surah 8 ayat 4. Surah 8 ayat 4. Apa Allah nak bagi orang beriman? Surah 8 ayat 4. Muka surat 177. 177. Ayat 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Kalau tuan-tuan masih ingat pelajaran kita minggu lepas, ayat 2 dengan 3 tu ciri-ciri orang beriman. Lepas tu ayat 4 Allah kata mereka itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Okey, lepas tu kurniaan yang Allah nak bagi tadi, ajrun kabir tadi tu. Bagi mereka darjat-darjat di sisi Tuhan bagi mereka. Allah angkat darjat mereka tinggi, darjat-darjat. Dan Allah nak anugerahkan ni, tuan-tuan ingat, keampunan. Kata kunci sekarang keampunan. Orang beriman, Allah nak bagi dia keampunan. Dan juga rezeki yang mulia, iaitu syurga. Sekarang, bila mereka memilih kekufuran, mereka tak dapat lagi peluang apa? Keampunan. Jadi maksudnya apa dia? Bila mereka dah beli kesesatan, jual petunjuk, mereka dapat kekufuran. Hilang iman. Bila dah beli kekufuran, dah korbankan iman, sekarang ni mereka terpaksa korbankan apa pula? Peluang keampunan. Tengok surah 2 ayat 175. Ini nombor 3. Surah 2 ayat 175. Surah 2 ayat 175. Untuk perhatikan kata kunci kita adalah apa? Ishtarau. Ishtarau. Muka surat 26. Muka surat 26. Hari ni, kali ketiga kita jumpa ishtara pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah فما أصبرهم على النار. Mereka itu adalah orang-orang yang ishtarau. Kali keberapa dah tuan-tuan? 3. Mereka membeli, mereka menukar kesesatan dengan petunjuk. Itu sama macam ayat 16. Ayat lepas tu kita ambil wal azaba bil maghfirah. Mereka membeli azab, siksaan, dan mereka mengorbankan apa? Maghfirah. Mereka korbankan apa? Keampunan. Tadi kita dah kata dah, orang beriman Allah bagi keampunan. Jadi dia dah rugi dah peluang keimanan, maka dia kehilangan pula apa dia? Keampunan. Banyak dah dia rugi. Dengan hanya dia tidak mempedulikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran ini, maka dia kehilangan ruang iman. Dan kehilangan pula ruang keampunan. Besar tuan-tuan kesan-kesan dia ni. Dan sekarang ni dah tak dapat peluang keampunan yang Allah nak bagi, dapat pula apa? Siksaan. Kekufuran, siksaan. Tuan-tuan tengok surah Al-Mulk, tuan-tuan baca dia tak malam tu. Ayat yang ke-6. Surah 67 ayat 6. Surat
562. Ke surat 562. Surah Al-Mulk ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Dan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Tadi tuan-tuan ingkar. Mereka telah korbankan apa? Bila mereka kufur, mereka korbankan keampunan. Mereka memilih siksaan. Ini Allah kata kepada dia. Dan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan mereka, azab jahannam. Siksaan bagi neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dia punya kesimpulan dia apa semua tuan, bila dia dah pilih dah azab, maksudnya sekarang dia telah mengorbankan benda yang paling besar Allah nak bagi, iaitu akhirat. Iaitu masa depan yang sebenar. Tengok, Quran membawa masa depan kepada akhirat. Jadi yang keempat pula, mereka mengorbankan akhirat dengan memilih dunia yang kecil ini. Surah 2 ayat 86. Kalimah ishtarau yang keempat pula. Surah 2 ayat 86. Muka surat 13. Muka surat 13. Kalimah ishtarau yang keempat untuk malam ini. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Mereka itu orang-orang yang ishtarau. Maksud ishtarau tadi? Membeli, menukar. Al-hayatad dunya. Al-haya, kehidupan. Ad-dunya, yang paling dekat. Atau yang paling rendah. As-sama ad-dunya. Walaqad zayyanna as-sama ad-dunya. Ad-dunya maksudnya paling dekat atau paling rendah. Itu maksud dunia. Lawannya uliya, tinggi. Jadi kalau kita kata kita nak buat satu benda yang bertaraf dunia, maksudnya apa? Taraf rendah saja. Buatlah sesuatu perkara tu yang dia punya nilai tuan-tuan dapat ke akhirat nanti. Tengok Bilal bin Rabah. Contoh je Bilal bin Rabah. Dia bukan seorang apa-apa pun. Dia seorang bekas hamba. Sampai dia dah merdeka pun dan dia masuk Islam, tetap level dia rendah dari sudut manusia. Tetapi namanya, selipernya, Nabi tanya apa dia dekat Bilal? Kenapa aku mendengar bunyi terompah engkau di dalam syurga? So dia memilih akhirat. Bilal. Jadi apa saja yang tuan-tuan dapat dalam dunia ni, kita dapatkan untuk akhirat. Tapi orang ini, dia nakkan dunia ni saja. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya. Mereka memilih ataupun membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat. Apa maksud dia mengorbankan akhirat? Dia tak nak ikut apa yang Quran turunkan sebagai petunjuk. Akhirat ini tuan-tuan, kita baca dalam surah Ad-Duha. Apa dia Allah sebut?
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu lebih baik daripada yang dulu, iaitu dunia. Ni nanti nak tarawih dah tuan-tuan. Sikit lagi tarawih dah insya-Allah. Bila witir je imam baca surah apa? Rakaat pertama witir surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Nanti rakaat kedua Al-Kafirun, betul 3 kul belakang tadi. Tiap-tiap malam, boleh kata hampir tiap malam kita dengar surah Sabbih isma rabbikal a'la. Kan imam kata apa dia? Wal akhiratu khairun wa abqa. Imam pesan dah. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah juga kata dalam surah Al-A'la juga, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian tetap juga mengutamakan dunia. Diulang tiap-tiap malam dua tu tuan-tuan. Tiap-tiap malam ulang dua tu. Sebab tu pula di antara solat tarawih tu kadang-kadang ada sahutan pula, fadlan minallahi wa ni'mah. Cerita pasal apa tu? Daripada kita kecil tuan-tuan dengar fadlan minallahi wa ni'mah. Apa maksud dia tu? Tarawih je kita dengar. Lepas tu lain tak? Lagi solat isyak tak ada orang nak buat. Apa maksud fadlan minallah tu? Oh, entah. Ni masalah. Masalah kita apa dia? Kita satu benda kita tak tahu apa dia. Fadlan tu kurniaan. Minallah, daripada Allah. Kenapa dia ulang-ulang? Ramadan je kita kata kurniaan Allah, kurniaan Allah. Al-Quran tu tuan. Bulan Ramadan kan pula Al-Quran. Orang suruh baca Quran. Dia kata fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Siapa yang ikut Quran, Allah bagi dia keampunan. Kita kat belakang pun sallallahu alaihi wasallam semua kita buat. Tetapi Quran kita korbankan juga. Imam baca panjang sikit nanti kita dah marah-marah dah. Apa baca panjang-panjang sangat? Contohlah tak adalah apa kita Jadi macam mana? Apa-apa lagi yang atas tuan-tuan. Sanggup korbankan petunjuk. Kadang bulan Ramadan lah peluang untuk kita menatap Al-Quran ni. Di siang harinya kita tak perlu fikir. Ibu tak perlu fikir nak masak. Suami tak perlu fikir nak pergi pasar ke atau nak pergi makan tengah hari. Semua orang paling minimum bulan Ramadan dia ada 2 jam waktu kosong. Waktu makan itu. Kalau pergi pejabat, waktu makan pagi setengah jam, waktu tengah hari rehat 1 jam. Kita sepatutnya 1 jam setengah tu. Kalau kita baca dengan tartil pun tuan-tuan boleh khatam 1 juzuk. Tapi kadang kita dengar hadis Nabi kata apa dia? Tidur bulan Ramadan tu ibadat. Bukan salah tidurlah kadang kita retain nak qailullah. Tapi inilah peluang nak baca Quran. Perut pun tengah kosong, mulut pun tengah kena jaga. Mulut pun tengah kena jaga. Jadi kita buat tapi tak. Jadi rugi. Malam dah bagi dorongan dah. Imam dah bagi dorongan. Imam kata apa dia? Bal tuksirunal hayata dunia. Kamu ni masih lagi sibuk dunia ke? Ramadan pun kita masih tekankan dunia. Minta maaf sebut, saya pun dulu buat ini juga. Ramadan lah peluang nak cari ni. Kan? Sanggup untuk ada video tu kan? Beli bit, tapak Ramadan sampai puluh-puluh ribu. Yalah, mungkinlah itu cadang cari rezeki. Tapi tuan-tuan, fikirkan ayat yang kita dengar pada solat tarawih. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tak terasa. Imam janganlah baca surah tu, terasa kami ni. Tapi kita pun tak faham dia baca apa, tak terasa apa-apa. Jadi sebenarnya kita dalam bulan Ramadan pun kita takut kita korbankan peluang syurga tu. Allah dah bagi satu dorongan lagi. Aku tutup pintu neraka. Fokus kamu tengok syurga tu sekejap boleh tak? Tapi kita rugikan ruang tersebut. Sebab tak rasa besar akhirat tersebut. Sebab dah nampak dunia lagi besar. Tu tadi dia kata apa? Mereka membeli apa? Mereka membeli dunia dan mereka mengorbankan akhirat. Kita bukan suruh tinggalkan dunia ini. Maksudnya, maksud membeli dunia ni, mereka korbankan jalan nak pergi ke akhirat. Jadi saya sebut surah Al-A'la tu surah berapa? 87. Saya kena catat sikit supaya ada rekod untuk tuan-tuan nak ulang kaji nanti. Ayat kita tahu dah. Bal tuksirunal hayatad dunya, ayat ke berapa? Berapa? Ayat 16. 87, 16.
16 dan 17. Okey tuan-tuan. Jadi ini pelajaran kita ayat 16 ni bermula dengan apa dia? Mereka korbankan Al-Quran. Enggan belajar Quran. Dah ada peluang belajar, tak mau, tak peduli. Anak-anak kita tuan-tuan, biar dia belajar Quran tuan-tuan. Jangan dah mengaji dah puas hati dah. Ni masa depan dia, tengok kesannya apa dia? Daripada dia membeli kesesatan, iaitu tinggalkan petunjuk, menjadi kekufuran. Bila jadi kekufuran pula, mendapat siksaan, na'uzubillah. Mengabaikan keampunan Allah. Dan kesimpulannya apa dia? Sebenarnya dia nak ni je objektif hidup dia. Akhirat. Dia nak korbankan yang kecil, dia rasa akhirat kecil, dia rasa dunia besar. Sedangkan Nabi kata apa dia? Nabi kata, dunia ini kalau ditimbangkan dengan sayap nyamuk, siapa berat lagi? Sayap nyamuk berat lagi tuan. Dia dunia ni lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Tapi manusia kemaru melihat dunia ini. Kenapa jadi begitu? Sebab dia dah duduk dalam kegelapan. Sebab dia tidak ada petunjuk lagi. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ngam juga kita azan dah ni, kita pun tangguh kelas kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ayat ni ayat 16 bagi peringatan kita bersama bermula dengan apa? Meninggalkan Al-Quran. Bahaya tuan-tuan. Suatu kurus Allah kata iqra, baca. Bila kata baca, usahakan sampai faham dan dapat kita laksanakan Al-Quran ini. Wallahu a'lam tuan-tuan, jazakumullah khairan atas perhatian. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi satu ayat. Atau mungkin kuliah nak dekat dengan Ramadan tu, kita fokus pada ayat Ramadan. Ayat ini 17 kita akan sambung insya-Allah lepas Ramadan nantilah. Wallahu a'lam, jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatian semua. Tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.